السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Mat, yang saya kasihi para ahli jawatankuasa masjid, para pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik, abang kakak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia Allah pada malam ini dapat lagi kita bertemu untuk kita datang solat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Hasan ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sehinggalah kita semua dipanggil pulang kembali Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dapat kita gunakan dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum daripada kita masuk ke dalam bab talaq, sambungan pembelajaran bab talaq berkenaan dengan solat sunat tahiyatul masjid, antara adab yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang itu masuk ke dalam masjid adalah dia tidak duduk, melainkan dia solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seseorang daripada kamu itu masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk melainkan setelah mana dia solat 2 rakaat. Daripada hadis ini dapat kita fahami bahawa masyru'iyatu salatit tahiyatul masjid, iaitu pensyariatan, terdapatnya pensyariatan di dalam solat berkenaan dengan solat tahiyatul masjid. Ada beberapa persoalan yang hendak kita timbulkan di sini yang pernah kita ulang dulu, iaitu berkenaan dengan solat tahiyatul masjid. Dia adalah solat yang disebut sebagai solat zawatil asbab. Jenis solat zawatil asbab. Solat zawatil asbab yang kita sebutkan sebelum ini iaitu solat yang bersebab. Bila disebutkan sebagai solat yang bersebab, maka sebab tahiyatul masjid itu dilaksanakan adalah untuk tahiyah, untuk kita membesarkan masjid itu, memuliakan. Tahiyah ni adalah memuliakan, untuk kita memuliakan masjid itu sebagai rumah ibadah, maka disunatkan untuk solat 2 rakaat sebelum daripada kita duduk. Itu maksud solat tahiyatul masjid. Maksudnya bila seorang itu masuk, dia jangan duduk melainkan dia solat 2 rakaat.
hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ini apa dia? Sunat yang dituntut, yang mana kalau boleh jangan kita tinggalkan. Kalau boleh jangan kita tinggalkan. Baik. Bila menyebut bahawa ia solat zawatul asbab, ianya solat yang bersebab, bermakna ianya berlaku ataupun boleh dilaksanakan pada bila-bila masa, sama ada pada waktu yang dilarang untuk solat. Contoh waktu yang dilarang untuk solat waktu bila? Selepas daripada asar sehinggalah terbenamnya matahari, dan juga selepas kita solat asar sampai terbenam matahari, dan juga selepas kita solat subuh sehinggalah matahari itu terbit. Jadi maksudnya di sini, jika seseorang itu masuk ke dalam masjid sedangkan dia sudah solat asar, maka pada waktu itu walaupun terdapat larangan untuk solat, tetapi solat zawatul asbab, solat yang bersebab, dibenarkan seperti tahiyatul masjid. Bila dia masuk ke dalam masjid, Nabi kata jangan dia duduk, melainkan dia solat 2 rakaat. Hatta andai kata 5 minit sebelum masuknya waktu maghrib, boleh tak boleh kita solat? Jawapannya adalah boleh, walaupun terdapat larangan di dalam solat, di dalam untuk apa? Di dalam solat sewaktu mana matahari sedang terbenam. Jadi dia sedemikian. Maksudnya di sini kalau kita nak duduk, maka kena solat 2 rakaat. Kalau tak mau duduk, maka kena berdiri. Itu kita tengok ada sebahagian kawan-kawan kita dia berdiri. Dia berdiri. Kalau nak duduk, dia kena salat 2 rakaat. Contoh, kita lambat solat, kita pergi kat masjid. Bila kita nak masuk masjid, dia sunat untuk tahiyatul masjid, betul tak? Kalau kita nak duduk. Jadi persoalannya di sini, kita mai lambat, orang dah habis solat, kita nak start dengan sembahyang asar. Persoalannya di sini, perlu tak perlu untuk kita solat tahiyatul masjid 2 rakaat, ataupun yang afdalnya adalah kita terus solat asar? Jawapannya adalah terus solat asar. Melainkan jika solat itu dia ada solat sunat qabliyah ataupun solat sunat rawatib yang betul-betul dituntut sebelum, seperti mana solat zuhur. Contoh, kita nak masuk, kita nak solat zuhur 2 rakaat ataupun 4 rakaat dulu sebelum daripada kita solat zuhur. Di dalam masjid orang dah habis sembahyang, contoh. Maka pada waktu itu, masuknya kita itu terus solat sunat rawatib itu. Dia cerita solat sunat tahiyatul masjid ini, apabila kita masuk tidak ada sebarang solat yang boleh kita lakukan, tapi kita nak duduk, nak baca Quran, nak berzikir, pada waktu itu kita solat 2 rakaat. Masuknya kita ke dalam masjid, imam sudah mula bertakbir, maka dengan kita solat maghrib itu, kita solat isyak itu bersama imam, itu sudah mengambil tempat tahiyatul masjid. Kerana apa? Kita memulakan masuk masjid itu dengan kita mula-mula dengan solat. Ada orang tanya, kalau pada waktu solat subuh dia datang, perlu tak perlu untuk dia solat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dia solat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh? Jawapannya adalah yang afdal terus dengan solat sunat rawatib 2 rakaat. Kerana apa? Kerana kita katakan bahawa daripada perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, perbuatan Nabi yang lebih utama, perbuatan sahabat, mereka masuk ke dalam masjid, kalau ada solat sunat, mereka mulakan dengan solat sunat tersebut. Jika tidak ada sebarang solat sunat, mereka nak duduk, maka pada waktu itu mereka solat tahiyatul masjid. Nampak? Jadi kalau ada orang tanya, saya ni mai duk sembahyang rawatib tahiyatul masjid tak buat. Sebenarnya rawatib yang dia buat itu adalah tahiyatul masjid. Kan? Kita duk garu kepala, duk susah hati. Saya ni tak pernah buat tahiyatul masjid.
Dia tak niat tahiyatul masjid pun, tapi kalau dia mai, dia mula dengan apa? Dia mula dengan solat sebelum daripada dia duduk, itu sudah dikira sebagai tahiyah lil masjid, untuk memuliakan masjid. Hatta sehingga kan pada hari Jumaat, tahiyatul masjid ini adalah solat sunat. Mendengar khutbah, kata para ulama, hukumnya adalah wajib. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mendengar seruan azan pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah kamu untuk mengingati Allah, yakni dengar azan terus pergi ke masjid untuk mendengar khutbah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, termasuk benda-benda yang tidak ada kena mengena dengan mendengar khutbah. Bukan saya tak boleh jual beli, tak boleh tengok Facebook, tak boleh dah buat apa, hak tu makna dia. Jadi masuk ke dalam masjid. Cerita dia sekarang ini, fas'au ila dzikrillah, itu merupakan suruhan untuk pergi ke masjid untuk mendengar khutbah. Jadi seorang itu dia datang ke masjid, imam sudah mula berkhutbah, maka adakah dia terus duduk sebab mendengar khutbah itu wajib, ataupun diberi pengecualian untuk dia solat tahiyatul masjid terlebih dahulu? Jawapannya adalah yang afdal solat tahiyatul masjid dahulu. Walaupun dia datang pada khutbah yang kedua, imam sedang berdoa, solat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jadi dia solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki datang masuk ke dalam masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi tanya, adakah kamu telah salat 2 rakaat? Nabi kata, fasalli rak'atain. Nabi kata, maka salatlah 2 rakaat. Nabi tegur ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberi khutbah Jumaat. Jadi orang siapa yang berpandangan yang kata mendengar khutbah tu wajib, solat sunat itu adalah sunat tahiyatul masjid, maka kena duduk, jawapannya adalah kurang tepat. Kerana apa? Kerana Nabi sendiri suruh dia bangun. Nabi kata, faqum fasalli rak'atain. Qum salli rak'atain, bangun dan solatlah 2 rakaat. Jadi kita katakan mendengar khutbah tu wajib betul, tapi dia muwassa', dia ada tempohnya, itu adalah luas. Jadi solat dulu 2 rakaat. Kemudian ada persoalan pula yang tanya, bila dia datang dalam keadaan sedang azan, jadi boleh tak dia nak solat sunat apa sahajalah, tahiyatul masjid ke, ataupun solat sunat rawatib ke, sebab dah apa? Dah masuk waktu? Jawapannya adalah mimbabil adab ijabatil azan atau tardidul azan. Daripada bab adab itu adalah menjawab azan terlebih dahulu. Tetapi kalau seorang tu dia tetap nak solat tahiyatul masjid juga, sebab apa kita tetap dalam bab adab? Kerana menjawab azan itu adalah sunat. Jadi kata para ulama, jika dia tak jawab azan pun tak ada masalah. Tapi kalau dia jawab azan, dia dapat pahala jawab azan. Jadi kata para ulama, jawablah azan terlebih dahulu, kemudian solatlah tahiyatul masjid, kemudian dengarlah khutbah. Dan tahiyatul masjid itu bila adanya khutbah, maka janganlah duk panjang-panjang sangat. Sujud pun nampak 4 sujud itu nak lama, sedangkan yang lebih utamanya adalah dia mendengar khutbah. Itu dalam bab perbahasan tahiyatul masjid yang kita sentuh pada malam ini. Wallahu alam. Ada apa soalan sebelum kita pindah tajuk?
Bangkit balik. Cerita dia memang dia duduk dah. Cerita lelaki tu memang dia duduk dah. Dia duduk bukan dia nak duduk, dia dah duduk. Nabi kata kum salli rak'atain. Nabi kata bangun, maksud dia dah duduk. Bangun solat 2 rakaat. Yang kita nak kalau dah duduk tak boleh sembahyang, hak ni tak ada bangkit sembahyang tak ada, hak ni kita katakan ni lah, tak ada, wallahu alam lah. Mungkin kita belajar dulu kalau dah duduk tak boleh solat tahiyatul masjid. Tak, kawan tu dah duduk, Nabi tegur solatlah 2 rakaat. Orang tanya, awak tak jadi wajib? Nabi suruh. Tak jadi wajib ni para ulama bahas lah. Kenapa tak jadi wajib? Kerana solat yang wajib ni hanya solat 5 waktu. Itu yang wajib rukun. Yang seterusnya adalah sebab apa dia tak jadi wajib? Dia ada satu hadis pengecualian riwayat Abu Daud, yang mana ketika mana Nabi sedang berkhutbah, masuk seorang lelaki, dia duduk tekan apa? Duduk tekan leher orang, duduk tekan kepala orang tu, jalan macam Arab tu lah, tekan. Nabi kata qad azaitan nas, kamu telah menyakiti orang lain. Maka Nabi kata apa? Ijlis. Nabi kata duduk. Maka daripada hadis ini kata para ulama, waktu Nabi sedang berkhutbah, kata para ulama di sini menunjukkan ada pengecualian yang seolah-olah hukum yang awal Nabi suruh sembahyang nampak seakan wajib, tapi ada masa orang tu duduk tekan kepala orang, duduk jalan macam Arab, duduk tekan. Kita cuba pergi tekan kepala mereka ni, marah. Bukan panggil Arab orang macam tu tuan-tuan, cuba pergi tekan kepala mereka, marah mereka. Cuma mereka tak ada adab lah bab tu. Sedangkan orang tekan kepala mereka pun mereka marah sebenarnya. Sebab kita pernah cuba, mereka duduk tekan orang, kita pergi tekan mereka, memang marah. Mereka tekan orang tak apa. Jadi bila jadi sedemikian, ada pengecualian, Nabi suruh dia duduk terus, maka di situ kata para ulama dia tidak boleh jadi wajib, dia jadi sunat muakkad. Macam mana kita belajar tentang sutrah. Sutrah ni hadis dia nampak macam wajib lah semua, kan, sutrah. Tapi bila mana dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, yang mana tengah Nabi SAW solat di Mina, kata Ibnu Abbas, Nabi solat dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak ada sutrah, tidak ada penghadang di hadapan Nabi. Maka di situ mengangkat kewajipan adanya sutrah. Begitulah juga dalam bab ibadah korban, kita tengok dalil banyak duk apa? Duk gesa untuk buat korban siapa yang mampu. Nampak macam wajib. Tetapi pada dasarnya ada hadis yang mengangkat kewajipan itu. Sebab Nabi kata bila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan seseorang daripada kamu ingin melaksanakan ibadah korban. Jadi perkataan ingin, bila para fuqaha melihat perkataan ingin, maka ianya terkeluar daripada perintah wajib. Tidak mesti Nabi kata maka wajib bagi kamu yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban, tapi Nabi kata dan siapa yang ingin, maka dia terkeluar daripada hukum wajib. Boleh nak tadi jawapan tadi? InsyaAllah. Jadi pada malam ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung pembelajaran kita masih dalam bab talaq. Pada pembelajaran yang lepas kita dah ambil berkenaan dengan hukum talak 3. Hukum lafaz talak 3 sekaligus adakah jatuh sebagai talak 3 ataupun ianya jatuh sebagai satu talak sahaja. Di dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan dahulu, disebutkan bahawa pada zaman Nabi SAW dan juga zaman Abu Bakar dan dua tahun awal pada zaman Umar, talak 3 itu adalah satu. Talak 3 itu adalah satu. Kemudian pada zaman Umar, selepas daripada 2 tahun pemerintahan Umar, maka manusia pada waktu itu tidak berhati-hati dalam urusan talak.
Sedangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan bahawa orang yang terus talak isterinya 3 itu, Nabi kata apa? Ayul'abu bi kitabillah, adakah mereka ini mempermainkan dengan kitab Allah, wa ana baina azhurikum, sedangkan aku ini masih bersama dengan kamu. Maksudnya Nabi nak cerita bahawa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, bukan dosa biasa-biasa tapi dosa besar. Apabila seseorang itu dia talak isteri dia dengan lafaz 3 terus, dalam Islam tidak dibenarkan. Cuma talak itu jatuh. Hukum dosa adalah dosa besar. Sebab kata para ulama, apabila Nabi marah betul-betul dengan sesuatu perkara itu dan Nabi gelar ia sebagai mempermainkan agama, maka ia bukan dosa yang kecil. Mempermainkan kitab Allah, Nabi kata, maka ia bukan dosa yang kecil. Tapi talak itu jatuh, cuma jatuhnya itu berapa? Kita sebutkan bahawa yang sahihnya adalah jatuhnya itu jatuh satu, seperti mana zaman Nabi, seperti mana zaman Abu Bakar, seperti mana zaman Umar pada awal pemerintahannya, seperti mana zaman Uthman dan sebagainya. Cuma pada zaman Umar geram dengan orang-orang Islam ni yang bermain-main dengan kitab Allah. Maka pada waktu itu dia menetapkan sebagai pemerintah, maka jatuhlah dengan 3 talak. Waktu tu meleleh air mata. Kan orang yang talak 3 ni dia jarang, dia ni ya. Kalau tanpa sebab yang betul, takat berkelai apa, berkelai sikit tu kan, terus talak, dia akan menyesal. Jadi kita katakan sedemikian. Cuma di sini ada dah tulis. Sini tak ada. Sini kita. Hak ni hukum talak ta'liq talak 3 kita pernah keluar dulu hukum. Dia apa fatwa kita. Hak ni dalam keadaan mukrah, hak ni kita bincang nantilah. Cuma kita katakan sedemikian dengan lafaz 3 hanya jatuh satu sahaja. Ini adalah pandangan yang lebih jelas dalam bab ini. Cuma apabila kes itu merujuk kepada negeri mana, mahkamah syariah mana, kalau dia boleh, dia boleh buat kes boleh. Kalau 5 apa di polis ni takrif orang yang bermukim ni 5 hari. 5 hari berada di polis tak keluar ke mukim tu takrifan di polis lah. Tapi kalau kes itu berlaku di luar, maka kita katakan rujuk mahkamah negeri masing-masing. Cuma di polis kalau jatuh talak di lafaz 3 dengan sekali lafaz, maka ianya jatuh hanya 1 talak. Itu yang kita bincangkan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan tengok hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wat talaq war raj'ah, rawahu arba'ah illa an-Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Wa fi riwayatin li Ibn Adi min wajhin dha'if at-talaq wal-'itaq wan-nikah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, 3 benda jika ianya benar dilakukan maka ianya terlaksana, dan jika ia olok-olok maka ia sebenarnya terlaksana. Iaitu apa? An-nikah, pernikahan, talaq dan juga raj'ah. Hadis riwayat yang 4 melainkan Nasa'i. Hadis ni riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah
melainkan Nasa'i tidak ada. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, antaranya yang mensahihkan adalah Al-Hakim di dalam Mustadrak. Dan pada lafaz yang lain disebut at-talaq al-itaq. Itaq ni adalah memerdekakan hamba, dan juga an-nikah iaitu pernikahan. Baik. Daripada hadis ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita ambil pengajaran bahawa di dalam perkara nikah, talak dan juga raj'ah. Raj'ah ni apa? Rujuk. Dia bukan benda yang main-main. Terutama kata Syekh Abdullah Al-Bassam, terutama di dalam bab talak. Di dalam bab talak tidak boleh ada main-main. Kalau seorang itu dia mentalakkan isteri dia, maka jatuhlah talak. Kalau dia kata kat kawan dia main-main, aku dah talak isteri aku, maka kata para ulama, was-sahih yutallaq ataupun tutallaq, yang sahihnya adalah tertalak. Kerana di dalam Nabi kata, di dalam bab talak tidak ada main-main. Kan? Tapi kalau kawan tu jahil tak payahlah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Dia termasuk dalam benda apa yang dia tak tahu, dia salah, dia tak tahu hukum. Tapi bagi kita yang dah tahu hukum bahawa benda itu tidak boleh main-main, melainkan dalam beberapa perkara, nanti kita akan tengok. Baik. Kata Nabi SAW lagi, la yajuzul la'ib fi salas, tidak boleh bermain-main dalam 3 perkara. At-talaq wan nikah wal itaq, faman qalahunna faqad wajabna. Tidak boleh bermain-main di dalam 3 perkara, iaitu talak, nikah, itaq. Itaq ni membebaskan hamba. Al-ataq, minta maaf. Faman qalahunna, siapa yang kata 3 perkara ini, faqad wajabna, maka dia telah mewajibkan perkara tersebut, maka perkara tersebut jatuh. Baik. Jadi di sini menunjukkan apa? Pengarang membawa hadis ini nak bagi tahu talak juga adalah suatu benda hak tak boleh kita main-main. Baik. Syekh Abdullah Al-Bassam dan para ulama lain antaranya menyebut, iaitu berkenaan dengan hal talak dia ada 4 keadaan. Sama ada jatuh ataupun tak jatuh, dia ada 4 keadaan. Yang pertamanya adalah seseorang itu memaksudkan hukum tetapi dia tidak melafazkannya. Maksudnya di sini seorang itu memang dia apa? Dalam contoh, dalam diri dia tak, contoh tak apa kan? Aku talak isteri aku, contoh. Dia kata aku talak isteri aku, contoh. Okey, contoh kan, contoh tak apa. Tapi dalam diri dia. Tetapi kita katakan wala yatalaffaz bihi, tapi dia tak lafaz, maka tidak jatuh. Dalam ni tak, dia tak jatuh. Dia geram, dia apa sini, dia apa, dia tak jatuh. Melainkan setelah mana dia ucap. Yang kedua, alla yaqsidul lafza wala hukmahu, yang mana seseorang itu dia tidak memaksudkan lafaz dan tidak memaksudkan hukum talak. Maksudnya dia tak maksudkan lafaz dan dia tak maksudkan hukum talak. Contoh dalam bahasa Arab, dia nak kata isteri dia ni suci, bagus, dia kata anti tahir, dia kata kamu ni suci lah. Tapi dia tersilap sebut anti taliq. Contoh dia tersilap. Macam kita tersilap lah kadang-kadang kan. Saya ingat lu bab silap ni, kawan saya lu jadi pengurusi majlis di waktu belajar dulu. Waktu tu ada duta Malaysia di Arab Saudi. Duta ke konsulat lah. Konsul tak ingat. Dia kata apa? Mempersilakan sekian-sekian untuk menerima cendera mati. Dia confuse antara cendera mata dan cendera hati. Jadi cendera mati. Hak ni dia apa? Dia tersilap cakap.
Jadi kita kata dalam bab tersilap cakap tu, dia tidak memaksudkan lafaz, pada masa yang sama dia tidak memaksudkan hukum. Maka pada waktu itu dia tidak terjatuh talak. Contoh dia guna, orang nampak macam lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni lafaz apa? Lafaz hak tak jelas talak. Contoh dia kata apa? Mulai sekarang hampir tinggal terus rumah mak hang. Contoh, hampir tinggal terus rumah mak hang. Maka pada waktu itu hampir tinggal terus di rumah mak hang tu, kita tak tahu maksudnya dia talak ke ataupun dia geramkan isteri dia ke. Jadi semua itu dia kena melihat kepada apa? Kepada niat kawan tu. Adakah dia niat hukum talak ataupun tidak talak? Kalau dia kata bahawa engkau tinggal terus di rumah mak hang tu, nak kata geram betul lah. Tapi kita ni masih suami isteri, tapi aku bengang dah duduk sana tu ya. Nanti aku pergi sana. Contoh macam apa, nak berpisah Ustaz. Contoh. Hak tu jatuh ke tak jatuh? Tak jatuh. Tapi kalau dia niat memang itu adalah lafaz kinayah, yang mana dia walaupun lafaz itu kita namakan apa? Dia niat dengan lafaz kinayah. Lafaz yang kinayah ni dia macam bukan lafaz yang betul-betul. Tapi pada hukumnya dia memang nak talak, maka pada waktu itu hukumnya adalah jatuh. Tapi kita katakan kalau dia tak maksudkan nak talak, maksudnya dia hampir tinggal terus rumah mak hang tu, maksudnya adalah nak suruh piduk sana, geram, bukannya talak. Dan maksudnya di sini adalah tidak jatuh talak. Baik. Yang seterusnya adalah apa? Dia memaksudkan lafaz tetapi tidak maksudkan hukum. Hak ni yang kita katakan orang yang bermain-main dalam bab talak ini. Dalam bab talak kita akan tengok nanti, jika dia tidak mukrah, dia tidak terpaksa. Terpaksa ni kadang orang mukrah. Kita akan baca fatwa Palih nanti dalam bab mukrah. Dia terpaksa untuk melafazkan talak. Kalau dia tidak terpaksa untuk melafazkan talak dan dia hanya bermain-main dengan isteri dia, engkau tertalak dan sebagainya, nak melawak, maka pada waktu itu sinilah yang dimaksudkan. Dia bermaksud lafaz, dia tahu hak dia sebut itu adalah lafaz talak, tetapi dia tidak maksudkan hukum, maka hukumnya adalah jatuh. Melainkan dalam beberapa perkara yang kita akan sebut lepas ini, hadis pengecualian, iaitu macam seseorang itu terpaksa sebut dan sebagainya, dan ada fatwa Palih, ada kaitan sikit dengan bab terpaksa itu. Baik. Jadi tak boleh. Hak ni yang Nabi kata apa? Bermain-main dengan agama. Tak boleh dia buat melawak dengan kawan ke dan sebagainya. Itu tak boleh. Yang seterusnya adalah dia memaksudkan lafaz dan juga hukum. Hak tu makruf lah. Bila seorang itu dia talak, dia kata aku talak engkau, contohnya aku talak engkau, maka pada waktu itu dia maksudkan pada masa yang sama hukum talak, maka ianya terjatuh. Yang tak terjatuh, saya ulangi apa dia, adalah dia maksudkan dalam jiwa dia ni nak talak ni, tapi belum lafaz, tak jatuh talak. Tu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak maksudkan lafaz talak dan juga tidak maksudkan juga hukum talak. Yang dia sebut tu bukan kalimah talak, pada masa yang sama pun dia pun tak mau talak. Hak tu tidak jatuh talak. Yang jatuh talak jika dia sebut lafaz talak, pada masa sama dia nak talak, ataupun dia sebut lafaz talak tapi dia bermain-main, hak tu pun jatuh talak berdasarkan kepada hadis yang kita baca ini. Baik. Melainkan di dalam beberapa perkara. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw takallam. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan juga Muslim.
Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, sesungguhnya Allah Taala memaafkan bagi umatnya yang apabila dia berkata di dalam jiwa dia, maksud dia tak sebut dengan mulut. Ni dalam dada ni dia apa? Dia duk azam nak buat benda-benda hak tak elok. Nah tu orang kata benda ni kalau tak buat tak dapat dosa. Contoh dia apa? Dia berazam nak buat benda-benda yang jahat lah. Nak makan rasuah ke, nak apa, nak curi harum manis orang ke, nak penjatuh orang ke, kan? Nak rampas bini orang ke, nak kacau anak dara orang ke, nak apa-apa benda hak jahat ke, kan? Nak cerita buruk orang ke, itu yang dalam dada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memaafkan. Malam ta'man, selagi mana dia tak buat. Au takallam, selagi mana dia tak kata, termasuk dalam bab talak, selagi mana dia tak lafaz. Lafaz ni dia tidak semestinya kita katakan dengan apa? Dengan mulut, pada masa yang sama dengan surat, dengan isyarat. Boleh dengan isyarat. Orang yang tak boleh cakap, dia nak lafaz dengan apa? Dengan isyarat. Orang isyarat faham bahawa dia talak, dia terima kahwin. Baru ni tengok Ustaz Ismail ni duk latih apa? Nak tunjuk aku nikahkan di kau, macam kita tengok pening. Baik tulis kat situ bagi, dia anggap kepala. Dia habaq ke orang yang faham, saya terima dah. Ni kita boleh baguslah untuk belajar. Patutnya juru nikah kalau boleh kena belajar, baru dapat berinteraksi dengan orang yang apa, dan tak boleh cakap. Jadi disebutkan di sini au takallam, selagi mana dia tidak berkata-kata. Kata-kata tu bagi orang yang tak mampu berkata-kata adalah dengan isyarat, seperti mana orang apa, orang bisu dan seumpamanya lah. Baik. Jadi di sini menunjukkan bahawa yang nak dimaksudkan hadis ini oleh penulis adalah selagi mana dia tidak melafazkan talak tersebut, maka dia tidak jatuh talak. Itu yang pertama. Hadis kedua, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis adalah hadis yang hasan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kesalahan bagi umat aku, iaitu apabila dia khata', dia tersilap. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, wan nisyan, dan juga lupa. Allah kata apa? Kita kata bila apa dalam Quran sebut, wahai Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami dengan apa yang kami tersilap, dengan apa juga yang kami lupa. Jadi lupa dan juga tersilap, hak itu tidak dikira. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, apa yang dia terpaksa untuk dia lakukan, yakni bukan dengan kehendak betul-betul dia. Tapi tadi ni hak dia kata talak, dia main-main, tu sebab jatuh. Sedangkan dia apa? Dia tahu lafaz tu lafaz talak, dia main-main dengan kawan, dengan hak ni, dengan isteri dia. Itu sebab apa? Ianya jatuh. Hak ni cerita dia terpaksa. Macam Abang Jamil. Abang Jamil terpaksa. Kalau nak ikut dia pun tak mau cerai. Tapi dia kata cerai sebab apa? Dia kata cerai itu sebab apa? Sebab terpaksa dengan bini dia. Takut bini. Kan? Bukan takut bini. Bini tak takut saya. Okey. Nampak? Tapi kalau dia hanya main-main dengan orang, hak tu bahaya. Boleh sampai pada peringkat jatuh. Cuma bab jatuh tak jatuh ni tuan-tuan, kita pi rujuk, mula-mula pi rujuk dululah Jabatan Mufti. Kalau jadi apa-apa dalam bab ni, pi rujuk Jabatan Mufti. Jabatan Mufti nak rujuk siapa? Pi rujuk Ustaz Abdul Qadir.
bin Sahab. Dia yang utama dalam bab tu. Rujuk tengok. Lepas tu kalau dia kata pi mahkamah tanya, serah pada mahkamah, pi rujuk pula mahkamah. Pi tanya dulu. Kita ada Jabatan Mufti, dan kalau tempat nak rujuk tu adalah Ustaz Abdul Qadir lah. Kalau Ustaz Abdul Qadir kata perlu bawa pada Mufti, bawa pada Mufti lah. Apa-apa jika kita kita rasa macam wah-wah dan apa-apalah yang tersimpan. Okey, berkenaan dengan talak secara terpaksa, dia ada satu fatwa kita pada 2016, iaitu berkenaan hukum ta'liq talak 3. Ta'liq talak 3 ni apa dia? Ceritanya di sini adalah talak ta'liq ini adalah dia ikatkan sesuatu dengan sebab. Contoh, kalau kau keluar dari rumah ni, jatuh talak. Kan? Jatuh talak. Dia kata kat isteri dia. Isteri dia keluar, jatuh talak. Itu talak ta'liq. Para ulama sebut, sebahagian para ulama kata kalau dah apa? Dah letak talak ta'liq tu tak boleh tarik balik. Oh, tak boleh tarik balik, jenuh tak keluar bini kita dari rumah. Sampai ke mati kering. Kan? Jawapannya boleh ditarik balik. Sebenarnya boleh ditarik balik. Cuma kita katakan dalam bab talak ini si suami kena hati-hati. Kan? Sebab suami ni dia rasional lah sikit. Kan? Dia rasional tu, dia lebih sikit. Tu sebab dalam hadis, minta maaf makcik-makcik sekalian, dalam hadis Nabi pun Nabi kata apa? Orang lelaki ni akal dia tu lebih sikit pada orang perempuan. Orang perempuan ni Nabi sebut naqisatul aqilat. Ya ada kurang sikit berbanding dengan orang lelaki. Hak ni dah memang fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Tapi dia berbeza dari segi pendidikan. Bukan terus kalau pendidikan yang elok, laki perempuan elok, laki akan lebih. Tapi kalau hak laki tu kerja duk macam-macam, ketum tak ketum, cucuk sana, telan ubat-ubat ni, hak tu tak boleh kata dia lebih cerdik lah. Hak tu lebih apa? Lebih sesat daripada bahimatul an'am, haiwan ternakan. Lembu lagi apa? Lagi cerdik. Kalau apa? Tu ketum hak campur-campur macam-macam, hak biasa-biasa tu tak apa kot. Ubat-ubat sikit, bukan sekadar nak apa, sampai apa? Sampai duk buat minuman harian macam kopi tu, hak tu bahaya. Kan? Baik. Saya baca sikit nah. Tu talak ta'liq nah. Dia sebenarnya dia ada isu, tapi saya bukan nak sentuh isu hak dulu ni. Tapi kita bawa fatwa ni untuk kita tahu apa fatwa dari kita. Itu tujuan saya. Dia sebut di sini talak adalah hukum syarak yang tidak boleh dipermain-mainkan kerana ia boleh meruntuhkan perkahwinan. Merujuk kepada ta'liq. Ta'liq ini apa? Ta'liq tu apa, letakkan sesuatu sebab. Mentalakkan isteri dengan talak 3 sekiranya melanggar sesuatu perjanjian, terdapat beberapa keadaan. Contoh dalam perjanjian kita langgar, kalau aku langgar perjanjian ni, jatuh talak 3 isteri aku. Contoh. 1. Sekiranya ketika dilafazkan ta'liq tersebut, suami yang melafazkan itu sememangnya bertujuan untuk mentalakkan isterinya. Jika dia melanggar perjanjian itu, maka isterinya tertalak dengan 1 talak. Fatwa kita kata 1 talak, sebab kita tak pakai sekali talak 3 kali. Tetapi dalam satu perjanjian tu dia sebut apa? 3 talak. Jatuh talak 3. Tapi bagi kita, awal-awal kita sebut, jika dia memang niat betul-betul talak melalui perjanjian ini, kalau dia apa? Dia khianati, dia akan jatuh apa? Memang akan jatuh talak 3. Tapi bagi kita jatuh talak tetapi sah 1. Tu yang pertama. Sekiranya ketika dilafazkan ta'liq tersebut, suami yang melafazkan itu tidak bertujuan mentalakkan isterinya, tetapi sekadar memberi keyakinan kepada pihak yang lain bagi menggambarkan kebenciannya melanggar perjanjian itu,
seperti mana dia membenci mentalakkan isterinya, maka ta'liq tersebut tidak menjatuhkan talak dan tidak memberikan kesan. Maksudnya di sini apa? Waktu dia lafaz perjanjian itu betul, dia langgar perjanjian, jatuh talak 3, tetapi dia terpaksa. Dia tidak berniat pun untuk tertalak, tetapi sebab apa? Sebab perjanjian, dia terpaksa. Dalam hati ni tak apa-apa nak reda, asal macam tapi tak payahlah. Hak ni yang disebutkan dalam hadis ini, wa mastukrihu alaih, tu sebab saya bawa fatwa ni. Dan apa yang dia dipaksa padanya, maka ianya tidak terjatuh. Jika dia tidak pasti keadaan dirinya semasa ta'liq, sama ada terpaksa ataupun rela, dia confuse. Dulu ni aku tak ingat, aku ni betul-betul ya aku talak ke, ataupun aku ni terpaksa ke. Baina manzilaitain, orang sebut baina manzilaitain, di antara dua pihak. Dalam keadaan sedar ataupun tidak memahami maksud ta'liq tersebut ataupun tidak, ada hak tak faham barangkali, maka kembali kepada hukum asal bahawa akad perkahwinan yang asal masih sah. Kerana apa? Berdasarkan kaedah fiqh, al-yaqin la yazulu bisyak. Suatu keyakinan itu tidak akan terhapus dengan syak. Jadi hak dia ingat dia memang kahwin dengan bini dia, tu hak yakin. Tapi dalam bab ta'liq ni, cerai ta'liq ni, dia ni duk, aku cerai ke tak betul-betul nak cerai ke tak betul-betul nak cerai. Maka bila hak tu berlaku syak, maka keyakinan menghapuskan syak, maka dia masih suami isteri yang sah. Baik, jika suami mengungkapkan ta'liq itu sebagai sumpah bagi dirinya atas apa-apa yang dijanjikan dan melanggarinya, maka hendaklah dia menunaikan kafarah sumpah. Kafaratul yamin lah sumpah ni. Maksudnya di sini adalah jika dia lafaz itu adalah untuk dia katakan apa? Untuk sebagai sumpah. Sumpah dia terhadap sesuatu perjanjian, bukan untuk nak mentalak isteri dia, walaupun dengan lafaz talak tersebut, tetapi pada dasarnya jika dia naik sumpah, maka dia tidak terjatuh talak, tetapi dia kena kafaratus sumpah. Kafarah sumpah ni apa? Sama ada bagi makan 10 orang miskin, ataupun bagi 10 orang pakai. Kalau boleh lagi bagi apa? Bebaskan seorang hamba. Tu dalam hadis sebut, kalau 3 tak mampu buat apa? Puasa 3 hari, tak berturut-turut pun tak apa, tetapi yang afdal tu berturut-turut. Nampak? Tu kalau dia apa? Dia niat sumpah sebenarnya untuk taat kepada perjanjian, tetapi bukanlah untuk mentalak isteri dia. Yang kelima, jika berlaku perbalahan pendapat antara suami dan isteri tentang kedudukan ta'liq talak mereka, kemudian jika kes itu mereka bawa ke mahkamah, maka penentuan dalam kes perbalahan mereka itu ditentukan oleh hakim syar'i. Jika dah hakim tetap, jangan telefon Jabatan Mufti. Kan dia nak kata dah hakim letak, pisah. Apabila dibawa ke mahkamah, apabila hukum itu telah ditentukan oleh hakim mahkamah syar'i masing-masing, maka pada waktu itu hukum itu dipakai seperti mana yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Jadi di sini nak ceritakan bahawa dalam bab istukrihu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang terpaksa, maka ia tidak jatuh talak walaupun dia melafazkan dengan talak. Yang kita kata talak jatuh tu sebab apa? Sebab dia nak main-main, nak buat lawak,
nak melawak dengan isteri, nak melawak dengan kawan, maka pada waktu itu boleh jatuh talak. Ini kita nak kena hati-hati. Jika dia mengetahui, jika dia tidak mengetahui hukum, kita pegang Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Tapi berapa ramai orang tak tahu nak kahwin ni. Kan? Tapi bagus ya tahu kahwin tuan-tuan. Siapa tuan-tuan? Sebab apa bila mai dalam bab orang lari nikah di siang ni, bila balik pergi mahkamah, selalu mahkamah terus bagi. Tuan-tuan, depa pergi nikah siam sebab apa? Sebab depa tak mau zina. Tu ya. Kita kata jahat nikah siam. Walhamdulillah dia teringat nikah yang dia nampak dalam agama. Kalau orang tak teringat nikah, dia tak nikah, dia zina. Sekurang-kurangnya orang hak pergi lari ke siam ni, dia tahu juga bahawa kena nikah daripada buat jahat di belakang. Kan? Lepas tu kita akan panggil wali semua, awak jadi macam ni semua. Wali kata saya tak suka, tapi mahkamah tengok dalam keadaan yang mana perlu untuk diteruskan, mahkamah akan tolak wali adal. Ini adal ni wali yang tak mau untuk jadi wali, selalunya jalan untuk terus pernikahan tersebut lah. Sebab tu depa pisiau, depa tahu kena nikah. Kalau depa nak buat benda jahat, depa tak nikah. Pergi kat hutan mana-mana, hotel bajet mana-mana jalan. Tapi depa tahu depa nak hidup sekali sebagai suami isteri, walaupun semayang tak semayang. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam ini adalah berkenaan dengan tidak boleh untuk bermain dengan lafaz talak, iaitu kata Nabi 3 perkara yang apabila dia dilakukan maka ianya jatuh. Jika dia melawak pun dia jatuh, iaitu pernikahan, talak dan juga rujuk. Bab rujuk semua ni dia akan ada bab yang lain, kita akan tengok nanti dalam bab rujuk berkenaan dengan hal rujuk. Melainkan di dalam beberapa perkara, iaitu Nabi sebut jika tidak dilafazkan maka dia tidak dikira perkara tersebut, dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan juga jika seorang itu tersilap, seseorang itu dia lupa, dan juga seseorang itu terpaksa. Hal ini yang dapat kita ambil pada malam ini, wallahu alam. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk malam ni. Ada soalan ke jika ada? Tak cerai. Dia habaq atau dia cerai? Tapi dia cerai tu dia bukan dia cerai dia melawak tau. Atau dia cerai dia nak cari satu lagi. Cerai satu lagi tu dia tak kira. Dia yang kita cerita ni jika dia buat lawak untuk nak pemain orang, untuk nak main-main. Ada. Hak tu sebab dia nak kahwin. Yang tak boleh ni adalah hazal. Hazal ni adalah apa? Dia main-main. Dia berolok-olok dengan lafaz tersebut. Yang nak cerita di sini apabila dia sebut tu dia mempermain-mainkan hukum. Contoh aku cerai bini aku, contoh kan. Dia nak buat lawak dengan orang, maka pada waktu itu betul ke? Tak betul ya. Kan berdua saat aku melawak ya. Hak tu boleh jatuh. Tapi hak tu dia nak selamatkan diri dia lah. Macam cerita Abang Jamil, dia pihak pertama dia kata dah cerai dah. Padahal dia apa? Dia terpaksa. Terpaksa tu tak jatuh wa mastukrihu. Kan? Tapi kalau yang tak boleh tu adalah dia memperolok-olokkan hukum talak, kahwin dan juga cerai.
Hak tu sebab dia nak apa? Dia nak kahwin seorang lagi. Kalau dia bagi tahu, tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab orang tahu dia kahwin. Dia nak menipu di situ kan. Kata Piramli tipu apa? Tipu sunat. Pandai tipu sunat. Tipu sunat tu bukan tipu apa? Dia tipu tu tipu untuk nak bagi rapat suami isteri. Contoh dalam hadis tersebut tidak dikira tipu tu dalam 3 perkara, antaranya antara suami isteri. Kita kata kat isteri kita, dalam dunia ni hang paling cantik. Betul ya? Betul ya dia paling cantik. Kan? Isteri dia dengar pun sonok saja kan. Padahal duduk kat belakang tak tahu, duduk merancang apa lagi. Kita tak tahu. Contoh kan dalam bab tu. Ataupun dia kata apa? Si isteri tu kata, abang buka botol sos ketat, boleh buka abang paling kuat. Saya yang kenal ni abang hak paling kuat. Padahal bukan kuat mana pun kan, lena banyak. Tapi boleh buka botol apa? Botol sos. Hak itulah antara suami isteri untuk nak mengeratkan hubungan. Tapi wallahualam dalam bab tu saya nampak macam istukrihu, dia terpaksa dalam bab tersebut. Wallahualam. Cuma yang tak boleh tu, yang kita kata jatuh tu apabila dia mempermainkan hukum tersebut, nak buat lawak dengan hukum itu yang tidak dibenarkan. Wallahualam. Macam dia kata macam bab kahwin. Ni aku nikah hang dengan anak aku, mas kahwin RM200. Terima. Lepas tu dia kata, ya aku terima. Tadi aku buat lawak terima. Siapa suruh memang? Siapa suruh buat lawak-lawak? Kan? Jangan memang bab tu. Dia bukan kena jawab aku terima nikahnya, tak ada nya hampir mandi lain ni dah. Aku terima habis. Tak sebut mas kahwin pun apa? Kita belajar sebelum ni tak sebut mas kahwin pun apa? Sah. Walaupun mas kahwin belum ditentukan. Lepas tu baru cek mas kahwin kebiasaan kok dia, adik dia macam mana. Jangan main-main dia buat macam tu. Aku lawak ni hang. Kita wali. Contoh kita apa? Ada adik perempuan. Kan dia tu duk suka kita buat lawak. Aku nikahkan hang dengan adik aku. Terima. Aku terima. No, habis cerita. Kira saksi dua orang tu sah, habis cerita. Kan? Wallahu alam. Ada soalan? Kata ada apa-apa, sekadar itu sahaja yang baik daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.